Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca mukadimah bagi perbincangan hukum jenazah. Kita dah sebut tentang jenazah. Islam satu agama yang diajar pada kita tentang macam mana kita nak menguruskan jenazah. Apabila seorang tu meninggal, nombor satu yang kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada berpesan kepada kita supaya kita ni kena banyak hilangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita suka dengan keduniaan. Caranya adalah ingat kepada mati. Sebab apa? Sebab hidup manusia ni kadang-kadang apabila dia tidak ingat pada mati, makanya dia akan melakukan tindakan-tindakan yang luar daripada batasan yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan keseronokan dunia, kita nak hilangkan faktor keseronokan dunia tu, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ingat kepada mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah berpesan kepada kita bahawasanya kita ni kena kerapkan diri dengan menziarahi kubur. Dan tujuan nombor satu untuk ziarah kubur tu adalah ingat kepada mati. Ada orang ni, ada sebelangan kita ni yang pergi ziarah kubur, tapi niat nombor satu dia baca Yasin. Dia pergi ke kubur sebab adalah macam-macam amalan-amalan orang Melayu, tahlil arwah lah apalah. Sebenarnya niat nombor satu bila kita pergi ziarah kubur ni ingat pada mati. Niat nak baca surah Yasin ke, nak baca Quran ke, nak baca tahlil atas kubur, tu niat ke 40, 50. Nombor satu tu ingat pada mati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkiratun lil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dulu aku pernah halang kamu daripada menziarahi kubur, tapi sekarang pergilah ziarah kubur, kerana ia boleh ingat kepada mati. Pentinglah ingat pada mati. Cuma bila kita cerita pasal mati ni, ada beberapa perkara yang Islam ajar, iaitu apabila kita berhadapan dengan orang yang sedang ihtidar. Ihtidar ni orang yang dekat-dekat nak mati. Orang Melayu kita panggil nazak. Dekat nak mati tu, apa yang kita kena buat kepada orang yang nazak tu? Antara yang kita bincang dalam kuliah lepas adalah apabila seseorang tu dia nampak tahap nazak, maka sunat bagi ahli keluarga membaringkannya ke atas lambung kanan. Maksudnya dia menghadap ke kiblat. Dia tu menghadap lambung kan. Dia panggil apa ni? Lambung apa panggil apa lagi kan? Dia ke kanan tu, lepas tu dia menghadap ke arah kiblat. Ataupun kalau dia tak boleh nak buat, caranya dia terlentang. Dia terlentang tu, kepala dia tu kita angkat tinggi sikit, macam menghadap ke arah kiblat. Itu nombor satu. Yang kita ni bila tengok ada orang tengah nazak, kita buat macam tu pada orang tadi. Satu. Yang keduanya, kita talqinkan pada orang nak mati tu. Kita ajar la ilaha illallah. Kita pergi kat telinga dia, kita pergi sebut perlahan-lahan la ilaha illallah. Tengok dia tak rasa macam tak nak sebut, kita sebut lagi la ilaha illallah. Bila kita duk ajar tu, tiba-tiba dia sebut la ilaha illallah. Bila dah sebut tu, kita stop, diam. Lepas tu dia bercakap pula. Kadang-kadang dia bercakap benda lain. Bila dengar dia bercakap, kita pergi ajar pula la ilaha illallah. Dia sebut la ilallah, kita pun diam.
biarlah last sekali perkataan tu adalah la ilaha illallah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, orang macam ni wajib syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarlah pada orang nak mati, orang yang dah mati tu, yang kita pergi kat kubur, lepas tanam siap, kita pergi baca talqin atas kubur tu, yang tu ada ulama kata tak ada dalam agama Islam, atas nama bid'ah. Ada pula sebilangan kata boleh, adalah. Jadi tak payah nak bergaduh lah tajuk-tajuk macam ni. Jangan duk bergaduh lah tajuk ni nak buat talqin arwah ke tak nak. Ada ulama kata boleh buat talqin, dan ada ulama kata tak boleh buat talqin selepas mati. Yang lepas kita tanam atas kubur tu, kita pergi kat tepi kubur tu, kita pergi ajar pada orang dalam kubur tu la ilaha illallah. Kita sebut ja'akal malakani fayaqudani fayus'alani ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuk. Nanti datang pada kamu dua orang malaikat, dia akan dudukkan kamu, dia akan tanya pada kamu siapa Tuhan kamu. Yang apa, Pak Imam tu pula dia kata jawablah dengan berani, tanpa gerun dan gentar. Bila dia adalah dia ajar tu kan. Amalan tu ada sebilangan ulama mengatakan tidak ada di dalam amalan Islam. Dia labelkan atas nama bid'ah. Ya, orang Saudi, orang Madinah tu kan, sana tu memang tak ada lah amalan tu. Tapi kalau kita mari dekat Malaysia, ramai dok buat. Dok buat. Yang tu berlaku khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang sepakat di kalangan ulama, kita pergi ajar kepada orang yang nak mati. Yang nak mati masa tengah nazak tu, dia nampak macam nak dekat-dekat nak mati, kita pergi ajar pada orang nak mati. Yang tu memang sepakat ulama kata ada. Tapi kalau dah mati tak pergi ajar, yang tu khilaf. Ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, ajarlah kepada orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah, gitu. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di keliling orang yang nak mati, di sisi orang yang nak meninggal tu. Sebab masa orang nak meninggal ni, dia ada gangguan daripada iblis. Iblis berupa dengan rupa mak dia, iblis berupa dengan rupa bapak dia. Dan iblis ni pula dia pergi kempen, dia pergi cerita, dia datang berupa dengan rupa mak kita. Lepas tu dia pergi cakap jasa-jasa mak kita yang dia telah lakukan pada kita. Dia sebutlah mak lah gini begitu begini, gorang-gorang dia sebut tu. Last sekali dia kata mut ala dinil yahud fa innahu khairul adyan. Matilah dengan agama Yahudi kerana Yahudi sebaik-baik agama. Ni yang setan berupa mak kita cakap macam tu. Lepas tu ada pula setan berupa dengan rupa bapak kita. Dia pergi sebut nikmat-nikmat apa jasa-jasa yang dia telah buat pada kita. Tapi last sekali dia sebut mut ala dinin nasara fa innahu khairul adyan. Matilah atas agama Nasrani kerana ia sebaik-baik agama. Kita nak perambat setan-setan keliling tu, yang orang nak mati tu, kita nak perambat tu. Caranya kita baca surah Yasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang nak mati di kalangan kamu tu Yasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat. Kita ni selalu orang Melayu dia buat dah mati siap lah. Lepas tu baca Yasin. Yang sebenarnya yang sepatutnya tu dekat-dekat nak mati tu baru kita baca Yasin pada orang nak mati tu. Yang keempat, disunatkan kepada pesakit yang merasai tanda-tanda kesakitan maut supaya bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tu sendirilah, contoh kita ni ihtidar dekat-dekat nak mati tu, hati kita ni jangan sekali-kali ada sangka jahat kepada Allah. Hati ni kalau ada sangka jahat dengan ni setan semua setan. Kita sangka baik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu yang kita minta lah. Kita berdoa kadang-kadang kita baca Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkanlah hidup kami ini dengan kebaikan yang, dengan pengakhiran yang baik. Jangan kamu akhirkan kami dengan pengakhiran yang tak baik. Wal'iyadzubillah. Kita minta macam mana nak dapat husnul khatimah tadi? Banyaklah amalan masa kita hidup tu satu part. Tapi ada satu lagi, masa dekat-dekat nak mati tu ingat kepada sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Kalau ada nampak sangka buruk, ingat ni semua syaitan. Dia nak memburukkan perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Baik. Yang ni kita dah bincang dalam kuliah kita lepas. Hari ni insya-Allah kita masuk tajuk baru, tindakan selepas kematian seseorang muslim. Orang Islam mati, kita nak macam mana pada orang dah mati tu Apabila seseorang itu mati dan rohnya telah keluar, maka sunat melakukan beberapa perkara berikut. Orang tu dah mati dah, dan confirm nampak ni memang mati dah Muhammad ni.
kan. Kita adalah, kalau orang yang biasa urus orang meninggal ni, dia tahu orang tu dah mati ke tidak kan. Mana tahu dia ingat mati dah ni, tiba-tiba tidur baru mamat tu. Berat lah kan. Jadi kita kena confirmkan mamat tu mati. Memang kita confirm roh dia dah keluar daripada jasad dia. Apa yang kita kena buat? Nombor satu, memejamkan kedua-dua matanya dan mengikat kedua-dua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka. Yelah, orang masih hidup ni, dia punya spring tu berfungsi lagi lah, spring mulut dia kan. Jadi bila dah mati, spring tu dah tak berfungsi. Bila tak berfungsi, mulut terbuka. Terbuka, jangan biar terbuka pula mulut hamba Allah tu. Kita ambil kain, kita ikat bagi rapat mulut, biar tertutup mulut tu. Satu. Ni kadang-kadang mata dia terbelalak, terbuka. Mata terbuka tu kan, terbuka sebab masa mati tu nyawa nak keluar. Ni biji mata pun tengok sekali, nyawa keluar sekali. Jadi mata terbuka. Kita ni pun lorot-lorot mata biar pedam, biar apa ni, pejam mata. Cara dia lah. Tanyalah orang tak biasa-biasa, dia tak tahu macam mana nak buat. Adalah cara dia gosok-gosok tu kan. Dia gosok dekat atas mata tu, tiba-tiba nampak tertutup mata tu. Kalau mulut terbuka tu, kita ambilkan, kita ikat bagi tutup mulut dia. Jangan bagi tengang gitu, tak elok. Ini kerana ketika Nabi SAW masuk menemui Abu Salamah, dia berada dalam keadaan matanya terbuka, lalu baginda SAW menutupnya. Cerita ada seorang sahabat nama Abu Salamah radhiyallahu an meninggal dunia. Nabi SAW pergi ziarah sahabat ni. Nabi tengok mata dia terbuka. Nabi Muhammad pun tutup mata hamba Allah tu. Bagi tutup, jangan biar terbuka begitu. Orang Melayu ni kalau dia nampak orang mata terbuka, dia macam-macam tafsiran. Tu jahat orang Melayu pula. Ini mesti bela hantu. Ni orang Melayu, hantu raya lah, hantu langsui, macam-macam dia buat keluar kan. Ni jahat orang Melayu pula kan. Jangan macam tu. Orang mata terbuka tu masa dia meninggal, tak semestinya bela hantu. Tak semestinya bela hantu kan. Takut-takut kita dok kata ni mesti bela hantu, mata terbuka. Tiba-tiba kita mati, mata kita terbuka padan muka. Orang kata kita pula bela hantu kan. Wallahi a'udzubillah. Wallahi a'udzubillah. Satu. Yang keduanya, melembutkan tulang-tulang sendi dan dikembalikan setiap sendi ke tempatnya. Ini dilakukan dengan melembutkan lengan bawahnya. Kemudian dilakukan perkara yang sama kepada lengan atasnya. Begitu juga diperlakukan kepada kaki dan anggota lain. Ni kadang-kadang nampak tangan terik gitu kan. Kita kena gosok-gosok biar jadi lembut-lembutkan sikit tulang tu kan. Biar jadi, itulah, jadi mudah lah kita letak kat perut, tak lekat kat perut situ. Buat insya-Allah. Yang ketiga, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung yang akan memburukkan ataupun menghodohkan pemandangan. Juga disunatkan supaya seluruh tubuhnya ditutup dengan kain nipis. Ni orang lah mati tu, kita nak mandikan jenazah ni mungkin esok lah sebagai contoh kan. Kita jangan biar macam tu. Kita ambil satu benda yang berat sikit, jangan berat sangat. Dia ambil batu blok bubuh, mampu orang tu kan. Bubuh benda yang agak-agak lah, buku-buku tu okey lah. Buku-buku, yalah kadang-kadang berat mushaf Quran kita lebih kurang macam tu kan. Kita letak atas perut dia, harapannya supaya perut tu tak kembung. Satu. Yang kedua, nanti kalau kita nak mandikan, nanti kita nak buang segala najis-najis tu agak senang sikit. Sebab dia dah ada benda yang tekan perut dia, menyebabkan benda tu mudah keluar. Kalau kita biar nanti kembung perut dia, bila kembung jadi nampak tak baik lah. Jadi sunat kita ambil satu benda yang berat sikit, letak dekat perut hamba Allah tu. Ingat tu, berat sikit tu, yang berat sangat pula. Bubuh batu blok itu mengumpat seminggu orang kampung. Orang kampung mengumpat pula seminggu. Ni ustaz mana pula pening bubuh batu blok atas perut kawan tu kan. Okey, ni lepas ni kalau ada tanya soalan, hantar SMS kan. Ambil nombor telefon anda 019 348 3478 019 348 3478 019 348 3478. Lepas ni ada soalan, SMS terus lah, insyaAllah nak cuba jawab lah insyaAllah. Bukan sekadar kita pergi letak benda atas perut tu, kita ambil kain tutup pula jenazah dia. Jenazah macam kita tengok orang aksiden kadang-kadang tu kan. Bila aksiden dah meninggal dah, macam kita ni selalu dia ambil benda tutup, sama ada kain ke, ataupun dia ambil guni ke, ataupun dia ambil surat khabar tutup. Kenapa tutup? Nak tutup aib hamba Allah tu. Sebab orang meninggal ni, kita tak tahu macam mana keadaan dia. Kadang mulut tenganga, kadang-kadang ada jenazah tu aksiden muka dia pecah. Yang tu kalau kita dapat gambar tu, jangan duk sebar ke orang lah. Ni zaman-zaman WhatsApp ni bukan boleh kan. Dia tengok, sebar habis. Orang Islam orang kafir serupa.
Jangan nak buat lah orang kafir pun. Kita tengok orang kafir, oh sebar sebab kafir ni ustaz. Oh sedap punya kafir kat orang. Kan? Memanglah kawan tu kafir, tapi kita pun ada adab kepada orang yang dah mati. Ingat sikit insya-Allah. Islam yang ajar kalau kita perang sekalipun orang tu dah mati lah, kita tak boleh nak buat lebih-lebih dah. Tak ada pasal-pasal perang dah mati dah hamba Allah tu kita pergi buat zat atas muka kawan tu. Apa zat? Zoro-zoro kata dia. Hasta la vista baby. Orang dia baca pula bahasa Mexico tu kan. Lagi berat lah. Jangan, dah mati dah cukup. Jangan pergi dah mati tu kita pergi kerat lah tiga dia. Apa kerat ni? Tahu nampak boleh buat jam kot. Jangan buat perangai macam tu Tak boleh, semua tu hukumnya adalah haram. Dah mati dah cukup. Kadang-kadang kita tengok dalam orang tahu video perang dekat mana-mana lah. Dia pergi tengok dah tembak mati, pergi tembak dah mati dah pergi tembak lagi. Yang tu tak boleh semua tu. Tak kira lah nama jihad ke tidak jihad. Walaupun atas nama jihad, perbuatan tu tetap haram. Mujahidin pun tertakluk dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujahidin. Dan nama jihad mesti ikut Quran hadis. Tiba-tiba kadang-kadang dia pergi bunuh orang, dah mati dah. Dia kita tembak lagi asal bagi. Tak, itu bukan ajaran Islam. Itu semua hawa nafsu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad larang benda tu. Perang dah tahu zaman perang, duk perang, macam-macam perang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka orang buat seperti mana yang orang lakukan terhadap Hamzah, pak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sadis orang buat pada Hamzah, pak saudara Nabi. Dia geram sangat, dia pergi bedah lah, dia buat macam itulah, buat macam ni, dia ambil dalam perut. Itu bukan ajaran Islam. Kadang-kala ada di kalangan kita, itulah yang kita tengok orang Islam kat itulah negara-negara Arab. Orang Melayu tak ada perangai macam ni. Orang-orang Arab, sebab orang Arab ni dia keras jadi dia nak buat sadis-sadis ni rasa macam tak bersalah. Dia dah bunuh, tinggi tembak pula berumam, mati dah. Saja lebih peluru. Tak boleh. Nak bagi tahu kalau dah mati stop, cukup. Jangan buat lebih-lebih. Tak boleh. Sebab Nabi SAW pernah nyatakan yang kulit orang dah mati ni dia pun ada rasa macam kita juga. Cuma dia tak boleh bertindak macam kita bertindak. Kita ni kalau sakit ni, kalau kita hidup ni orang tekan sakit kita, apa ni? Boleh cakap mah. Orang mati nak cakap macam mana mati dah. Kalau dia cakap kita pula lari. Ni hantu mana pula ni kan. Tapi dia ada rasa tu. Sebab tu benda tu dijaga sangat di dalam Islam. Islam ajar sampai tahap tu. Orang hidup pun kita kena jaga, orang mati pun kita kena jaga. Aib dia tu pun kita kena jaga. Tu Islam gitu. Beringat sikit insya-Allah. Sunat ditanggalkan semua pakaiannya kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya, dan dia diletakkan di atas katil atau seumpamanya yang lebih tinggi daripada lantai, serta dihadapkannya ke arah kiblat sebagaimana yang dilakukan ketika dia didatangi maut. Ini hendaklah dilakukan oleh mahramnya yang paling baik dengan dia lah. Dah mati tu, lepas tu macam mana nak buat? Kita ambil kain, kita tutup atas jenazah dia. Lepas tu pakaian-pakaian ni kita buang satu baju dia pakai tu kan, kita buang. Lepas tu tak apalah, dia telanjang lah kira mayat tu, tapi kita dah tutup dengan kain tu kan. Jadi aurat dia tertutup. Siapa yang kena buat ni? Orang paling dekat dengan dia. Lepas tu jenazah dia tu pula pastikan menghadap ke arah kiblat. Kalau terbelentang baring tu, kita letak kaki menghadap arah kiblat, kepala tu kita letak tinggi sikit supaya kepala tu nampak macam menghadap ke arah kiblat. Cara dia begitu insya-Allah. Okey, selesai dah 4 perkara. Perkara yang kita lakukan kepada orang yang baru meninggal dunia. Yang seterusnya, kewajipan terhadap mayat. Ni mayat tu pula kita nak buat apa dengan mayat tu? Ni kita nak bincang pula. Disunatkan supaya segera menguruskannya, iaitu memandi, menkafan, menyembahyang dan mengkebumikannya. 4 perkara. Nombor 1 yang kita kena buat, kita mandikan jenazah tu. Yang kedua, kita kapankan jenazah tu. Ambil kain kapan tu kita bungkus-bungkus tu kan jenazah tu. Yang ketiga kita sembahyangkan jenazah tu. Yang keempat, kita kebumikan, tanam kat bumi tu kan. Cara dia begitu. Kita mandikan jenazah, kita nak sembahyang jenazah pun dah boleh. Tapi kalau kita mandi, lepas tu kita kapan, kita sembahyang, itu lagi cantik lah. Tapi kalau kita mandikan jenazah, lepas tu kita tak kapan lagi, kita nak sembahyangkan jenazah dia, itu pun dah boleh dah. Yang tu pun dah boleh dah. Tak ada masalah apa pun insya-Allah. Ulama Islam telah berijma' bahawa menguruskan keempat perkara tersebut adalah fardu kifayah yang berkait dengan semua orang Islam yang berada di balad ataupun di pekan tersebut. Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan kewajipan tersebut, maka semuanya berdosa. Ni 4 perkara ni, bila ada orang mati kita tak buat, semua berdosa. Tapi adalah 3-4 orang pergi urus jenazah hamba Allah tu, contohlah, maka orang satu kampung, satu taman tu semua selamat daripada dosa. Hukum dia dipanggil fardu kifayah.
fardu kifayah. Orang tugu pondok tersebut, fardu kifayah ni maksudnya sebilangan orang dah buat, yang lain tak payah. Ni tugu pondok lah, dia punya istilah tu kan. Cara dia. Okey, yang pertama kita nak buat apa dia? Memandikan mayat, mandikan jenazah tu. Perkara pertama yang dilakukan ialah mandi. Kita mandikan jenazah satu. Yang kedua, lepas kita mandikan, kita tu sunat pula mandi. Orang yang mandikan jenazah, lepas kita mandikan jenazah, kita tu sendiri ni sunat mandi. Ingat tu, tak wajib, sunat. Hukumnya adalah sunat. Begitu. Okey, terdapat dua cara untuk mandikan mayat. Nak mandikan jenazah ni macam mana agak-agak? Dia datangkanlah 2-3 cara. Yang pertama iaitu cara yang paling minimum, yang memberi makna mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa. Mandi, kita mandikan betul-betul air kan, bagi rata air. Itu paling simple lah tu. Paling mudah kita nak mandikan jenazah. Caranya ialah dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya, kemudian diratakan air seluruh badannya. Kalau ada najis-najis, kita buang siap dulu. Ada najis ke, ada apa ke. Ni kalau kuku ada hitam tu, kita buang dulu kan. Kita buang, cuci siap. Lepas siap cuci tu nampak, kita mandikan jenazah. Kita ratakan air pada seluruh badan dia. Itu cara memandikan jenazah yang paling senang sekali lah. Buat macam tu. Okey, tu cara yang pertama. Cara yang kedua iaitu cara sempurna dan mengikut as-sunnah. Ni cara yang Nabi Muhammad buat ni. Nabi Muhammad kalau mandikan jenazah macam mana Nabi Muhammad buat? Ni dia ajar. Orang yang memandikannya hendaklah melakukan perkara berikut. Ni kita ni nak mandikan jenazah tu. Ni kita ni buat apa? Kata dia, yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi seperti papan atau seumpamanya, dan auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya lah. Macam kita sekarang ni, dia dah ada tu apa, besen untuk orang mayat tu kan. Dia ada, dia siap lah buat macam ni, saluran air lah apa, senang banyak lah. Contohlah kalau tak ada, kita buat macam orang panggil gapuk tau, kalau orang Kelantan panggil wakah. Kita pergi apa tu lah, macam tempat tinggi sikit tu kan, dengan papan. Kita letak jenazah tu atas tu. Kita pun tutup dengan kain kat atas jenazah tu. Jangan aurat dia terbuka. Ingat, walaupun mandikan jenazah, jangan buka aurat kawan tu pula. Kita nak mandikan jenazah kawan tu, kita tarik lanyap bulat kawan tu. Jam banyak. Tak elok. Jangan ada buat kerja macam tu. Jangan. Okey, satu. Yang kedua, orang yang memandikannya hendaklah mendudukkannya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Ni, angkat senggeng dia tu kan. Sebab kita nak masuk ke belakang tu kan. Gitu cara dia. Kepalanya disandarkan di tangan kanannya. Bukan, salah. Orang yang memandikannya hendaklah mendudukkannya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Maksudnya, orang tengah baring, kita dudukkan dia. Bila kita dudukkan dia, kepalanya disandar di atas tangan kanannya, manakala tangan kirinya menekan perut mayat dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada di dalamnya. Ni kita duduk kan, ni kita macam ni lah, mayat dekat tangan kanan kita tu, kepala mayat tu. Lepas tu tangan kiri ni tekan perut hamba Allah tu. Tekan supaya keluar najis kat bawah tu kan. Cara dia buat begitu. Okey. Yang kemudian dia memakai sarung tangan dan membasuh kedua kemaluannya. Yang kita ni lepas tekan tu, kita nak basuhkan kemaluan dia. Jangan pakai tangan betul-betul tangan ni. Ambil sarung tangan mana pun, ambil pakai sarung tangan. Jangan buat macam tu. Jangan kita buat perangai boleh hari tu. Kan? Kena beringat banyak. Ini terhadap jenazah. Ingat, kita kena faham satu je. Walaupun dia dah mati, dia tetap ada perasaan. Ingat situ, walaupun dia dah mati, dia tetap ada perasaan. Perasaan dia tu pun kita kena jaga seperti mana kita kena jaga perasaan orang hidup. Ingat tu. Kita harap anggap-menggap lah mamat tu kalau hidup ni, kalau buat macam ni marah ni, jangan nak buat lah. Kan? Kalau kuat macam ni tengah hidup marah kawan ni, kita jangan nak buat. Ingat macam tu ni tak apa, biar dah mati, biar padan muka dia. Kita pula lebih-lebih. Jangan buat kerja macam tu. Okey. Kemudian mulut dan kedua lubang hidung dibersihkan dengan berhati-hati supaya air meratainya. Kemudian diambil wuduk untuknya sebagaimana orang yang hidup berwuduk. Kita pun cucilah mulut-mulut dia, gigi-gigi dia tu kan. Ambil lah kain tu, letak kat jari tu, gosok kat gigi dia. Nak cari berus gigi, nak gigi pun tak apa. Ambil berus, siap buat gigi lagi, brom. Janganlah, tak payahlah buat gigi tu. Nak komo macam mana hamba Allah tu kan. Kita pun ambil gigi tu, gosok gigi dia lah, apalah, buat macam tu.
Cuma kalau orang pakai beru gigi tu orang pelik lain macam ustaz ni mandikan jenazah. Selalunya orang ambil kain letak kat ujung jari tu, digosok kat gigi kawan tu kan. Tu biasa orang nak buat. Lepas tu kita wudukkan hamba Allah tu. Wuduk seperti mana kita berwuduk. Kita wudukkan seperti mana orang lain wuduk tu. Kalau contohlah ada orang sakit, kita tengok macam mana dia berwuduk. Dia nak berwuduk tak boleh, kita wudukkan dia. Macam itulah kita wudukkan pada orang yang dah mati itu. Begitu. Kita pergi tanya soalan, ustaz, wuduk ni sah kena niat. Orang mati tu niat macam mana? Nak suruh mayat tu niat, mampu lah. Kita lah niatkan. Kita niatkan untuk mamat tu. Aku wudukkan hamba Allah fulan bin fulan ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Wudukkan hamba Allah tu. Begitu. Ketiga, kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun atau seumpamanya, sesuatu yang membersihkanlah. Rambutnya disikat jika dia punya rambut. Sekiranya ada yang tercabut, maka hendaklah dikembalikan untuk dikebumikan bersama-sama tadi, mayat tadi. Jadi kepala, mukanya dibasuh dengan sabun. Yang ni terbaiklah, ambil sabun sabun. Biar sabun mandilah, jangan guna sabun fab pula. Ambil sabun basuh kain, buram. Tak sihat mana mamak ni. Kita guna sabun mandi tu, ambil kita sabun lah. Sabunkan boleh begitu insya-Allah. Lepas tu rambut tu kita sikat. Dah siap mandi apa tu, kita sikat rambut dia. Biar hak dia basah lah. Kalau rambut belah tengah kita belah tengah tak lawa, belah tepi sikit. Kita pula pergi ajar rambut kawan tu kan. Tak sihat mana ni. Lepas tu masa kita sikat-sikat tu adalah rambut cabut tu, kita ambil, kita letak sekali dengan jenazah dia di dalam kain kapan nanti. Cara dia. Okey, yang keempat, dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan bermula dengan anggota selepas mukanya, bahagian hadapan dan bahagian kiri juga bermula dengan anggota selepas mukanya. Kita basuh muka dulu, lepas tu kita nak basuh tangan. Dulu kan yang kanan berbanding yang kiri. Kita nak basuh kat bawah kaki ni, dulu yang kanan berbanding yang kiri. Cara kita nak basuh yang depan, dahulukan yang depan berbanding yang belakang. Cara tu. Ini sunat sebenarnya. Cerita ni bukan wajib. Kalau kita tak buat cara macam ni, kita tak tahu, aku tak reti nak buat semua ni. Tahu-tahu ambil air, lepas tu gosok. Okey dah tu. Itu pun dah memadai dah sebenarnya. Itu pun dah okey dah. Dengan itu semua badannya telah diratai dengan air lah. Tujuan kita dulukan yang kanan yang kiri itu nak ambil afdal. Tapi yang paling penting nak meratakan air pada seluruh badan dia. Itu yang paling penting. Ini adalah mandi yang pertama. Disunatkan supaya mandi seumpama itu diulangi sehingga cukup 3 kali mandi. Ni musim tak catur air dah ni. Catur air cerita lain lah. Kalau musim catur air tu buat sekali cukup dah. Kita mandi dah rata dah, okey, alhamdulillah. Tak, air banyak sikit. Ni musim-musim air tengah berlambak contoh. Syabas-syabas belum sabatah lagi contoh. Kita pun mandi. Nak kita mandi lebih tu 3 kali. Afdal kita mandikan sampai 3 kali cara. Pada mandi terakhir yang ketiga, hendaklah dicampurkan sedikit dengan air kapur sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan berihram. Kat Malaysia ni kan ada kapur kan. Dan ambil air kapur tu kita bubuh kat jenazah hamba Allah tu. Supaya itulah makhluk-makhluk dalam tanah tu, ular ke apa nak dekat takut sikit. Sebab kapur kan. Itu tujuan dia. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak perempuan meninggal. Yang mandikan jenazah anak perempuan Nabi itu nama Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia mandikan jenazah. Masa dia mandikan jenazah, Nabi sallallahu pun masuk tepat memandikan anak dia tadi. Nabi sallallahu tengok. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu jika kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu, dengan air dan air bidara, dan jadikan mandi yang akhir itu dengan air yang bercampur kapur atau sedikit daripada kapur, dan mulakan dengan bahagian kanan dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Nabi SAW kata ni, anak aku ni kau mandikan jenazah, basuhlah 3 kali, mandikan 3 kali ke 5 kali boleh lah, banyak kali pun tak apa. Kata Nabi SAW. Lepas tu campur sikit 2 jenis air, satu air bidara, satu lagi air kapur. Air bidara tu daun kan, daun bidara. Ambil daun bidara tu, lepas tu kita tumbuk, kita bawa dalam bekas dalam baldi tu, kita pun sekali lalu ke atas jenazah tu. Lepas tu kita ambil pula air 1 baldi besar tu, kita pun ambil kapur sikit, bubuh, nampak kira jadi dah ni. Kita pun cuah di atas jenazah tadi.
Tu ada sebutlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jangan ambil kapur lomo pula kapur. Ambil kapur lomo. Mana lomo ni? Kan? Bukan macam tu, mandi bubuh air tu. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan berihram, maka dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampurkan dengan kapur dan lain-lain bahan yang mempunyai bau yang wangi lah. Kalau ihram tu cerita lain. Kita tak timbul masalah kalau orang mati kat Mekah tu tutup Arab mandi kan. Ni cerita tempat kita. Kalau kat sana tu, kalau contohlah kita mandikan jenazah kat sana, tak payahlah air kapur ke wangi apa, tak payah. Ni kita cerita ni kita kat sini ni yang tak pakai ihram ni. Jadi kita pun mandikan jenazah macam yang kita sebut tadi cara dia. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang lelaki dalam keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah, lalu tengkuknya dipijak. Lelaki tersebut mati. Adalah seorang hamba Allah ni zaman Nabi, dia naik unta. Unta hari tu ni tak masuk driving school, rebah kawan tu jatuh. Contohlah mati. Sebab apa? Masa jatuh tu mari unta berak pijak atas tekuk kawan tu. Allah raham, tak ada pasal-pasal. Almarhum hari tu kan, meninggal hamba Allah tu. Ketika itu kami berada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok, sahabat Nabi lain pun tengok. Kesian hamba Allah ni mati kat situ kan. Bahasa orang sekarang panggil mati di tempat kejadian. Tu bahasa orang sekarang. Mati di tempat kejadian. Kat situ juga mati hamba Allah tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikan dia dengan air bidara dan kapankanlahnya dengan dua pakaian ini kain. Jangan sentuhkannya, meletakkan kepadanya dengan wangi-wangian, dan jangan kamu menutup kepalanya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat antara satu sama lain. Dalam riwayat lain dalam keadaan mengucap talbiyah. Nabi SAW kata, kau kapankan macam kain dipakai itulah. Kan ihram dipakai itu kan. Kau ihramkan, kau kapankan dengan kain itu. Lepas tu kepala-kepala tak payah tutup, biar macam tu. Sebab nanti akhirat nanti dia akan dibangkitkan begitu dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik lah. Kalau kita akhirat nanti nak dibangkitkan dalam keadaan sebut labbaik Allahumma labbaik, mati Mekah lah. Pergi Mekah doa biar mati depan Kaabah. Kan? Doa minta mati sebab Kaabah. Masa kita mati dalam keadaan ihram, kita dibangkitkan dalam keadaan kita menyebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika sampai habis itulah orang di Mekah tahu bacaan tu kan. Talbiyah dia panggil. Talbiyah tau. Bukan tarbiyah. Tarbiyah benda lain. Ada tarbiyah, talbiyah, dua benda berbeza tu. Dia susah orang Melayu ni silap sebut nanti jadi mana lain pula. Orang Melayu kan pelik-pelik. Kadang-kadang dia pergi sebut bila orang dapat berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mati tu kafir, nama Karpal Singh. Yang mati tu kafir lah, nama Karpal Singh lah. Karpal Singh tu kafir lah, takkan nak Islam kot nama Allah tu kan. Jadi matilah kafir nama Karpal Singh hamba Allah ni. Bila meninggal, orang tanya, Ustaz, Karpal Singh meninggal. Ya ke? Inna lillahi wa inna. Ustaz, Karpal Singh tu tak apa-apa je. Karpal Singh pun daripada Allah kembali pada Allah. Tahu tak? Apa dia ingat Karpal Singh tu pergi ke Tuhan lain. Dia datang daripada Allah dan dia pun kembali kepada Allah. Kita dapat berita kucing mati. Ustaz, ada kucing kena langgar tepi jalan. Inna lillahi wa. Ustaz, kucing tu Ustaz, la ilaha illallah. Dia bagaimana? Tak, kucing pun daripada Allah kembali kepada Allah. Semua perkara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Kita orang Melayu kalau kita menguap, dia menguap, dia baca astaghfirullahalazim. Itulah orang Melayu. Salah. Masa menguap dia kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tak menguap astaghfirullahalazim. Menguap bukan berdosa. Tak berdosa pun menguap kan. Kalau berdosa menguap, hari-hari lah berdosa kita ni. Mungkin hari-hari tidur. Betul tak? Jadi dia menguap astagfirullah. Salah lah. Bila menguap dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. No, syaitan dah masuk dalam mulut tu. Syaitan masuk dalam mulut. Yang ada kawan kita ni muak, kita tutup mulut. Dia pun tak sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Oi, syaitan masuk dalam mulut, dia tiup. Orang mau tiup, perambat keluar. Kata dia. Bodoh molek. Tak cerdik banyaklah. Kan? Bukanlah cara sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Mulut tutup. Cara tutup dia ni kita guna tapak tangan. Tutup tu guna tapak tangan kalau menggunakan tangan kanan. Yang kata guna belakang tangan ni bila kita tutup mulut menggunakan tangan kiri.
Kalau kita tutup dengan tangan kanan, barulah kita tutup dengan tapak tangan depan. Macam tu. Tapi kalau contoh tengah menulis ke apa ke, duk tengah menaip ke, duk sembang orang telefon ke, duk main Facebook ke apa ke, belah tangan. Lepas tu menguap. Tangan nak pergi tangan kanan tu rasa pemalas sikit. Ambil tangan kiri, belakang tangan. Faham tak? Kita tak, tangan kanan pun belakang tangan juga. Apa? Kan? Salah. Caranya ni depan tangan. Itu yang cara dia. Susah sungguh orang Melayu ni. Kadang-kadang. Baru ni anak pergi masjid. Ada kat Masjid Shah Alam. Pening, balah, bergaduh. Bergaduh pasal apa? Bergaduh asalnya ada kuliah. Adalah nak buka soalan macam ni lah. SMS, siapa nak tanya soalan, hantar SMS. Jadi ada seorang ni, hamba Allah ni, dia pergi hantar soalan. Dia tanya soalan. Kerana dia kata, kalaulah orang pergi tanya kita, Allah Ta'ala kat mana, macam mana nak jawab Ustaz? Anak kata, hai, susah nak jawab. Aku ni susah nak jawab. Dia kata, kalau ada orang tanya, Allah Ta'ala tu kat mana, nak jawab macam mana? Anak tengok soalan, kata, susah nak jawab ni. Sebab apa? Sebab isu ni, kalau silap jawab, jadi gaduh. Orang kita suka bergaduh, benda-benda tak ada faedah kan? Jadi anak pun sebutlah, sebenarnya dia ada dua aliran dalam hidup kita dalam dunia Islam ni. Dia cerita dalam aliran Sunni bagus ni lah. Satu orang panggil geng-geng belajar sifat 20. Asalnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia buat satu pengajian akidah, iaitu sifat 17, sifat 13. Mari seorang ulama nama Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah 7 lagi jadi 20. Jadi orang panggil sifat 20. Jadi dalam sifat 20 tu jadi satu tajuk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ni tak serupa dengan benda-benda baru. Allah Ta'ala ni tak akan serupa dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala ni bila tak serupa dengan makhluk, makanya Allah Ta'ala tak ada tempat. Ni orang mengaji sifat 20 ni. Allah Ta'ala ni ada tanpa tempat. Kalau Allah Ta'ala tak ada tempat, itu dah macam makhluk. Makhluk ni mesti ada tempat. Orang panggil satu geng orang mengaji sifat 20. Ada pula satu geng yang orang panggil Salafi. Kalau kita pergi kat UIA tu, kita jumpa satu tim geng orang panggil Salafi. Dia pakai jubah singkat tu. Lepas tu kopiah tak pakai. Bapak dia selalu style pakai macam ni. Bukan semua, kebanyakannya begitu. Geng-geng Salafi. Geng-geng ni bila orang tanya aina Allah, dia kata natah tu. Datah tu. Dia sedap tunjuk ke atas tu. Lepas tu kita tanya kenapa kata ke atas, sebab dia kata Allah Ta'ala sebut Quran Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ta'ala ni duduk kat atas tu. Tuhan berada di atas arash tu. Dalam Quran sebutlah. Jadi Allah Ta'ala kat atas. Mengari pula 2-3 hadis, seorang badui ditanya oleh Nabi SAW, aina Allah, Allah Ta'ala dekat mana? Badui tu tunjuk ke atas. Allah Ta'ala kat atas lah. Dia mari lagi hujah masa kita berdoa, kita tadah macam tu daripada atas. Dia main Allah atas begitulah. Jadi bila dia kata Allah kat atas, geng-geng ngaji sifat 20 kata, tak betul ni. Apa mu kata Allah Ta'ala duduk kat atas? Kalau Allah Ta'ala duduk atas macam makhluk kan, jadi tempat. Yang geng ni kata, duduk kat atas ni pun tak seperti makhluk. Tak semesti macam makhluk. Seperti contoh, Allah Ta'ala ni dengar, kita pun dengar. Tapi Allah Ta'ala punya dengar dengan kita punya dengar tak sama. Cara Allah lah, cara kita lah. Bincang Jadi dah ada elemen tanzih, membezakan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kau kata Allah Ta'ala kata, dia kata Quran sebut macam tu. Lepas tu yang kasi pada pulau ni kata Ar-Rahman Syistawa tu, yang tu bukan maksud Allah Ta'ala duduk kat atas arash tu. Maksudnya kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala bagi pada makhluk-makhluk nu sampai ke arah tu. Lagi faham macam tu. Jadi ada dua aliran. Dua-dua ni Sunni baru ni, tak masuk lagi Syiah. Masuk Syiah termenung lagi lah. Kalau bincang about Syiah tu kan, baru dalam Sunni baru. Habis kuliah semayang. Semayang ba'diyah. Lepas ba'diyah tu datang seorang hamba Allah ni, budak muda ni. Pergi kat tepi anak berisik, Ustaz, kenapa Ustaz jawab soalan tu? Salah kan aku jawab? Dah dia tanya, aku jawab lah. Dia kata masalah Ustaz, dah 2 minggu tiap-tiap hari soalan yang sama Ustaz jawab. Ustaz mari minggu hari pertama, Ustaz orang tanya kat Ustaz tu bagi jawapan. Mari Ustaz kedua, tak tanya orang soalan tu, Ustaz tu bagi jawapan. Mari ketiga bagi jawapan, mari keempat 2 minggu. Last ni Ustaz ni, last kali ni tak tahu esok ada lagi dah soalan dia ni. Ada orang gitu. Dia kata kenapa? Dia kata bergaduh masjid 2 minggu bergaduh. Gaduh sebab apa? Ni lah, Tuhan duduk kat mana ni? Bergaduh. Tuhan duduk kat mana? Dia kata berat bergaduh. Tanya kenapa? Dia cerita. Dia kata masjid ni ada seorang pak imam baru. Imam ni baru dilantik. Muda lagi lah ustaznya pun.
Jadi ustaz jadi pak imam. Tak apalah, ustaz pun baca Quran sedap. Baca Quran dia dengar, sedap pak imam dia baca Quran. Jadi nak jadi cerita, ada seorang Cina masuk Islam. Buddha Cina ni masuk Islam. Mari jumpa orang jemaah tu masuk Islam. Ada seorang ustaz ni mengajar syahadah kawan tu, Islam lah. Jadi ustaz tu pergi ajar, Tuhan ni tak ada tempat lah, jangan jadi macam popok Wahabi. Sedap ustaz ni goreng. Wahabi ni geng-geng sedap dia goreng. Habis goreng tu, ustaz hak tak imam tu ada kat tepi tak dengar. Tak cakap apa dia. Habis balik ustaz ni, yang ustaz pak imam ni lah dia panggil jemaah mualaf tu. Dia kata ustaz tadi tu tak betul, hak betul macam ni pula. Sudah. Termenung mualaf ni yang mana satu member baru kenal Islam 2-3 minit dah bergaduh dah begitu. Benar. Jadi masa ustaz kata imam lagi bahas ke kawan tu tentang Allah Taala atas aras lah apa, ada 2-3 orang jemaah situ dengar. Dia rasa macam tak sedap hati. Ni cuma 3 orang. Dia pergi jumpa seorang lagi ustaz popular juga, tak sebut nama ustaz. Pergi campak ustaz. Dia kata, macam mana Tuhan ni? Ustaz pak imam ni kata gini. Ustaz kata Wahabi tu. Dia kata kata Wahabi. Dia kata Wahabi. Ustaz tu mari kuliah. Dia kuliah sampai pukul 8.30. Stop kuliah. Dia kata ni, saya nak jawab isu Wahabi. Tak ada pasal-pasal hari tu. Goreng sampai 9.30 sejam. Dia goreng tajuk Wahabi tak Wahabi. Rumah Wahabi. Last sekali keluar fatwa, siapa hak semayang dengan pak imam Wahabi semayang tak sah. Sudah bergaduh dalam masjid tu. Jadi jemaah pak imam tu, yang pak imam kita tu jadi imam, 15 orang lagi balik semayang kat rumah. Jadi begitu. Ana tak tahu gaduh ni, bila orang tanya ana jawablah, jawab jujurlah kita jawabnya. Ada 2 pendapat ulama begini. Ana kata benda ada khilaf ni kita hormat dia, tak ada apa pun. Tapi bila jadi keadaan ana kata rasa macam menyesal pula jawab. Itu rasa macam menyesal. Ana rasa masalah kita ni kita tak clear tau. Kita tak clear. Isu macam ni, nombor 1 anda pesan jangan bergaduh lah. Itu nombor 1 lah. Jangan nak bergaduh benda macam ni. Anak bagi tahu bergaduh benda macam ni GST tak turun. Percayalah aku cakap. Kita bergaduh kat masjid, Tuhan duduk kat mana? Bombang bergaduh. Agak-agak GST turun tak agak-agak? Duk naik situ kat GST? Kita bergaduh, bombang agak-agak lah. Hak jemaah ni boleh bersatu ke makin bergaduh. Lagi bergaduh. Tak ada faedah untung umat apa pun. Tak payah. Jangan nak bergaduh macam ni. Kalau nak bincang cari ilmu. Macam mana bincang pada ilmu? Nombor 1 kita kena ingat, khilaf ni dia bukan hanya berlaku dalam bab fiqh sahaja. Khilaf ni boleh berlaku juga dalam bab akidah. Ada khilaf yang sepakat tak ada berlaku khilaf. Itu kita nak. Ada perkara akidah tak ada berlaku khilaf. Itu tak nafikan. Tuhan esa tak ada khilaf. Mari seorang Tuhan tu esa, seorang kata tak, sebenarnya Tuhan ni 2. Kafir lah tu. Kalau ada kata macam tu kafir, bukan Islam dah kan. Dia takkan berlaku khilaf dalam perkara disebut daruri. Benda yang mesti orang faham. Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman, orang tak ada khilaf. Kalau ada seorang mari khilaf tak, Tuhan Nabi ni, Nabi Muhammad dia ada Nabi lain lagi, kafir dah tu cakap macam tu kan. Itu bukan Islam dah tu. Tapi ada perkara akidah yang berlaku khilaf. Contoh ayah Nabi SAW ni, syurga ke neraka, khilaf. Seorang adalah sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW, aina wa kaifa abauna, bapa kami macam mana? Nabi kata, fa inna abi wa abaka finnar, bapa aku neraka. Yang geng ke Saudi, ulama-ulama Saudi kata ayah Nabi ni neraka. Sebab tu Nabi salah sebut tu kan, fa inna abi wa abaka finnar, bapa aku dalam neraka. Jadi dia kata neraka lah sebab hadis tu. Tapi ada satu geng pula yang ulama-ulama lain macam, kalau ke Azhar tu nama Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pergi bahas, dia kata tak, ayah Nabi SAW ni bukan ahli neraka. Sebab kalaulah ayah Nabi Muhammad ni neraka, macam mana ayat Quran dia sebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Zaman tu tak ada Nabi lagi. Bila tak ada Nabi lagi, macam mana kau boleh kata kawan tu neraka? Tak kenalah. Lepas tu yang Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar, tu ayah tu bukan ayah Abdullah, ayah tu Abu Talib tu, Abu Lahab tu, yang tabbat yada abi lahabin watab. Tu masuk dia. Nampak perbincangan dia. Jadi ada 2 pendapat walaupun isu yang dibincangkan adalah perkara akidah. Nampak? Antara ni lah macam mana nak kenal Allah. Ada orang cara nak kenal Allah belajar sifat 20. Belajar. Tak ada apa, belajar sifat 20. Aku ni kalau mengaji sifat 20 makin kenal Allah. Belajar. Ada orang ni dia makin belajar sifat 20 makin tak kenal Allah. Sebab kau pening. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Dia pun ni, nak berlawan dengan siapa pula ni? Dia confident berlawan dengan siapa kan?
Ada orang dia tak boleh belajar sifat 20 dia lagi pening. Ada satu geng ni, dia tengok alam dia boleh kenal Allah. Dia tengok alam, dia tengok kebesaran hebatnya alam kan. Bila tengok alam dia bukan fikir kebesaran yang mencipta alam, dia teringat ke Allah. Itu dah akidah bagi diri dia. Dia dah nampak kebesaran Allah, lepas tu pergi belajar sifat 20, makin bodoh, makin tak kerti. Jangan nak mengaji. Jadi masalah pula mamat ni kan. Ada pula orang ni dia kena mengaji uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Orang yang mula-mula buat tu namanya Imam Ibn Taymiyah. Tafadhal, belajarlah. Kalau itu cara kamu lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi SAW tak ada sifat 20. Zaman Nabi tak ada sifat 20, zaman sahabat tak ada sifat 20, semua tu tak ada. Start sebut sifat 20 ni keluar, ulama yang buat tu start nama Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa dia pergi buat sifat 20? Sebab masa tu bergaduh dengan geng Mu'tazilah. Geng Mu'tazilah ni kalau zaman sekarang ni ahli falsafah lah, ahli falsafah. Kita kan kalau sembang ahli falsafah, soalan-soalan kan dia pelik. Tuhan ni lah agak-agak lah, duk kat mana Tuhan? Tuhan ni lah agak-agak dia dengan foton, dengan proton, mari teori-teori fizik. Termenung kita nak jawab. Apa dia mu ni? Kan dia mari teori fizik. Dia tak boleh nak jawab kecuali dengan falsafah juga. Jadi nak jawab dengan falsafah tu, Imam Abu Hasan Syari buat kaedah namanya sifat 20. Supaya dengan sifat 20 tu kita belajar, kita boleh jawab pokok Mu'tazilah tu. Itu asal cerita dia. Untuk cerita hak Salafi, Khalaf, Wahabi, tu pun masalah juga tu. Ramai orang tak tahu. Salafi ni apa dia? Khalaf tu apa dia? Khalaf ni bahasa Arab, makna Melayunya geng-geng terkemudian. Salafi ni golongan terawal. Terawal di sini bukan cerita zaman Rasulullah. Cerita je Mu'tazilah. Adalah seorang tok guru pada zaman tabi'in. Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, nama ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri, dia mengajar. Dia mengajar adalah anak murid seorang, Wasil bin Atta, mengaji dengan dia. Wasil bin Atta ni dia tak puas hati, dia kritik tu guru. Berdebat sakan. Bila berdebat, dia ni kalah berdebat, tu guru perambat dia duduk kat luar, ada satu tim. Jadi dia buat keluar daripada kalangan ramai tu, dalam bahasa Arab dia panggil Mu'tazilah. Mu'tazil, golongan yang menyendiri daripada golongan yang ramai. Ni macam kita duk kuliah ramai-ramai ni, tiba-tiba dia buat tim kat belakang, kuliah 3-4 orang pula kat belakang. Yang tu panggil Mu'tazilah lah tu. Segi bahasa je lah, bukan pahaman Mu'tazilah. Segi nama dia panggil Mu'tazil, golongan yang menyendiri daripada golongan ramai. Dia pergi mengajar tu, dia pergi sebar cara berfikir dia tu, kepercayaan dia tu, jadi satu aliran pemikiran Mu'tazilah. Dan aliran tu berkembang sampai memerintah. Jadi pemerintah. Bila memerintah, ada ulama pergi lawan pemikiran tu. Yang lawan tu namanya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mengasaskan mazhab Hanbali. Dia lawan, duk berlawan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia pergi terus kepada Quran dan hadis. Bergaduh geng-geng guna logik pakai Quran hadis, tak menang Syekh. Macam kita pakai Quran hadis bergaduh dengan pupuk etis, tak menang. Betul. Bergaduh dengan pupuk anti hadis, terus pada hadis, terus pada Quran. Kau payah nak jawab. Betul. Hari tu datang ada seorang budak anti hadis, bergaduh dengan anak. Bergaduh berdepan ni lah. Bergaduh. Yelah anak ni mulut celupa sikit. Kata bodoh-bodoh mu ni. Kata bodoh, marah dia kita kata bodoh. Padahal bodoh sungguh. Kata bodoh mu, apa tak pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia tak apa hati nak berjumpa. Boleh, tak ada apa aku. Bila-bila ya, kalau time free mari nak berjumpa. Jadi dia bersembah sambil minum teh tu, debat sikitlah, bergaduh mulut. Bergaduh. Tuhan ni, Quran tu dah sempurna dah. Kalau kita pergi baca hadis, macam tak sempurna pula Quran tu. Oh, sedap boleh ke dia. Dia kata Quran tu dah sempurna dah. Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum, komplit dah. Dia kata yang kita pergi baca hadis tu macam tak komplit pula Quran tu. Boleh ke mamat tu. Anak kata Quran tu sempurna dah. Cuma kamu faham tu salah. Disebabkan cara kamu tu faham salah, kena tanya orang yang faham betul-betul. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata lagu tu. Kena pusing sikit lah. Dia pun tak boleh nak jawab pada muka. Satu dah. Bagi hujah macam tu. Bagi hujah pusing lah. Satu dah. Tajuk gaduh. Apa lagi dia timbul soalan. Dia kata apa dia kata gitu. Quran sempurna satu. Lepas tu dia ada 2-3 tajuk tu. Anak tak apa ingat apa benda berdebat gitu.
Apa aku tak ingat dah. Tapi menarik lah perbincangan tu, agak menarik. Sebab yang best tu bila dia tak boleh jawab tu. Yang best tu tengok muka tak boleh jawab, padan muka tak boleh jawab. Sebab dia pertikaikan. Dia tak percaya Nabi tu. Ni dia pergi cerita tentang apa ni, anda tanya dia, kamu semayang macam mana? Kalau kamu kata kena pakai Quran. Okey, kalau pakai Quran fine, kita pakai Quran. Tapi bila kita pakai Quran, kita semayang macam mana? Rokok kita macam mana? Sujud kita macam mana? Mana ada sebut Quran dalam Quran? Dan Quran hanya sebut rokok, sujud, cara tak ajar. Yang ajar tu Nabi lah. Yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Cakap macam tu. Jadi kamu tu semayang ke tak? Dia kata semayang. Kenapa semayang? Quran suruh semayang. Okeylah Quran suruh semayang. Semayang tu macam mana? Tanya soalan. Dia kata apa? Dia kata macam kita makan sambal belacan lah. Anak pun mikir, apa kaitan dengan sambal belacan? Sambal belacan? Anak kata apa kaitan dengan sambal belacan? Dia kata belacan ni, kalau sambal belacan ni kalau kita makan, mesti orang Melayu. Sebut sambal belacan, mesti Melayu, kata dia. Orang kalau sebut sambal belacan, orang takkan nampak Arab. Kalau makan sambal belacan, orang takkan nampak Amerika. Kalau makan sambal belacan, orang tak nampak Afrika. Sebut sambal belacan, mesti Melayu. Turun-temurun, kata dia. Turun-temurun. Anak kata bagus dia ni cakap macam tu. Anak pergi tanya soalan semayang tu sebab sebelum tu dia pergi sebut kita ni mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah je wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu tak ada. Tu asal tu. Dia kata mengucap ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada. Sebab wak mari satu ayat Quran yang mengatakan ada syahadah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berat mampu mu nak berhujah itu. Kan? Ayat Quran ada dia kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah bersaksilah oleh Allah bahawasanya tak ada Tuhan melainkan dia, dan bersaksi itu adalah malaikat dan juga orang-orang yang diberikan ilmu melaksanakan keadilan. Quran sebutlah kan. Jadi adalah la ilaha illallah tu. Tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada. Kalau ada pun dalam surah Al-Munafiqun yang bagi sebut orang munafik. Adalah satu ayat Quran tu. Bila orang munafik datang jumpa kamu Muhammad, nashhadu annaka Muhammad, annaka Rasulullah. Kami bersaksi bahawasanya engkau tu Rasulullah. Dia kata yang sebut tu orang munafik, bukan orang mukmin. Boleh ke popok ni? Ngarut sungguh. Jam itu ni. Jadi anda ni kita mana aku nak jawab Mamat tu, tak nak tanya soalan. Ni kamu tu semayang ke tak? Dia kata semayang. Dah semayang tu macam mana? Dia kata macam makan sambal belacan. Turun temurun. Kalau sebut sambal belacan Melayu. Turun temurun. Jadi kalau turun temurun makan sambal belacan dah Melayu, supaya juga semayang turun temurun. Semayang ni mesti ada rokok, ada qiyam, ada i'tidal. Pandai ke dia? Cara dia berhujah tu kan. Turun temurun. Dia pakai hujah turun temurun. Anak guna kalimah turun temurun. Turun temurun. Orang Islam mesti sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Turun temurun. Kalau orang tak sebut asyhadu anna Rasulullah, bukan Islam. Jadi macam mana kamu boleh pakai turun temurun semayang tu, tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada baca? Tak boleh jawab. Pandai muka. Bodoh. Cerita dia kena pandai jawab lah. Dia tak boleh nak baca. Ni Quran kata ni. Mampulah tak pakai engkau. Kena jual wala. Buat begini kan. Kalau nak bagi berhujah ni kena guna logik. Kita kena pusing-pusing sikit. Biar dia termenung apa dia tak boleh nak jawab. Tak apa dah tu. Cukup banyak dah tu. Kan? Serupalah berlaku pada zaman dulu. Yang dikata Mu'tazilah bergaduh dengan ahli sunnah ni. Orang nama Ahmad bin Hanbal. Dia berhujah. Bomba berdebat. Tapi tak menang-menang. Buat bukan nak pakai Quran hari tu kan. Dia kita ni kena pakai otak logik-logik sikit. Yang kawan ni pakai logik. Kalah. Debat kalah. Last sekali duk tak lama datang seorang ulama nama Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang dia asalnya Mu'tazilah. Jadi geng tu juga dulu asalnya. Jadi daripada geng tu malam tu kan konon ceritanya mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh bertaubat. Dia pun bertaubat alhamdulillah jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Naik atas mimbar masjid, dia pecah jubah dia. Dia kata hari ni aku buka akidah Mu'tazilah aku macam aku pecah jubah ni. Dia pun belajar betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah dan dia pergi berdebat dengan Mu'tazilah guna style Mu'tazilah, pakai logik. Jadi dia pun buatlah susun sifat 20. Asalnya sifat 13. Ulama lain pergi tambah lagi 7 jadi sifat 20. Jadi disebabkan Abu Hasan Sy'ari ni geng kemudian dia panggil golongan khalaf. Khalaf ni geng terkemudian. Geng Ahmad bin Hanbal ni awal dia panggil geng salafi. Itu istilah salafi dengan khalaf.
Sebenarnya yang geng kata Salafi tu zaman Nabi. Mana mu? Tak mengaji ke apa? Bodoh, tak mengaji, tak baca buku. Kalau orang baca betul-betul baru tahu geng Salafi ni, geng-geng Hanabilah tu. Yang khalaf ni geng Abu Hasan Al-Asy'ari. Tujuan satu je lawan Mu'tazilah. Tu asalnya. Tujuan asal nak lawan Mu'tazilah. Kepercayaan semua serupa dah. Tak ada apa pun, tak ada beza mana pun antara dua ni. Tapi boleh mari sekarang kat Malaysia gaduh. Salafi khalaf, gaduh. Gaduh tu sampai satu tahap kalau orang tu jadi imam tak nak ikut. Mengarut sungguh. Kan masalah mengarut kita kan. Hak jenis radikal-radikal sikit dia kafir orang tu lagi berat lah tu. Hak gen sifat 20 hak radikal ni, dia tengok ustaz-ustaz hak jenis style-style salafi sikit, oh ni kafir ni, kafir. Allah jam kita tepuk dahi kata kafir kat orang. Dia pergi kata tu pula ustaz hak jenis hebat-hebat ustaz, hak doktor-doktor ni lah. Yang geng-geng hak salafi radikal ni pula dia pergi tuduh geng-geng tu pula sesat. Gitu pula. Ini kata sesat, ni kata kafir. Dah tu hak sebenarnya siapa dia? Dah sama-sama kita ni dia tuduh yang satu geng sesat tu, ni kata kafir. Eloklah dua-dua masuk neraka. Gaduh gitu. Dah sama-sama kata sesat neraka, kafir masuk neraka. Jadi semua satu masjid jadi ahli neraka semua. Kira baliklah kan. Gaduh tak ada faedah. Gaduh tak ada faedah. Yang geng ni, geng sifat 20 ni, geng marah geng Salafi tu, dia pergi tuduh Wahabi pula keluar tajuk Wahabi. Pening bergaduh. Nak bagi tahu bergaduh tak ada faedah. Ini semua tajuk gaduh yang tidak ada faedah. Anda punya senang nak bagi faham, gaduh GST tetap naik. Percayalah aku cakap. Kalau kita bergaduh, mu sesak, mu kafir, GST pun turun. Alhamdulillah. Tahan sikit kan? Tahanlah sikit. Gaduh, minyak mahal jadi turun minyak. Ini kita bergaduh tu pergi stesen minyak. Hari ni sebab bergaduh minyak free belaka. Senang lagu tu. Kalau kata aku pun nak bergaduh. Tapi bergaduh tak ada faedah. Jangan nak bergaduh. Ambil sikap hormat. Ini khilaf berlaku di kalangan orang Islam. Jangan nak bergaduh tajuk macam ni. Wahabi ni dia bukan mazhab, nak bagi tahu Orang kita kata Wahabi ni mazhab. Tak, Wahabi bukan mazhab. Wahabi ni nama gerakan dakwah. Dia bukan mazhab, dia bukan aliran, bukan. Dia bukan aliran pemikiran, dia bukan mazhab. Dia adalah gerakan dakwah. Macam kita kat Malaysia ni jumpa tabligh. Betul tak? Tabligh macam mana style dia? Ada style tabligh tu. Keluar 40 hari, keluar 3 hari, keluar 4 bulan tu kan. Tabligh tu style tabligh. Apa dia punya dakwah dia? Dakwah dia pergi rumah orang, ajak orang masing-masing jemaah. Bagus. Jangan nak marah pula geng tabligh. Kita ni orang masjid pergi marah geng tabligh. Apa perangai lagu tu? Anak cakap terang, anak tak setuju. Kadang-kadang orang tabligh pergi rumah kita buat tak nak buka pintu. Padahal orang masjid dah tu. Allah buka lah pintu, tetamu tu Syekh. Apa khabar? Sihat ke? Anak ni memang kaki masjid dah. Cakap lagu tu. Dia tutup pintu. Jangan buka. Tabligh tu. Tak salah kawan tu. Tak betul tau. Sikap kita tu tak islamik langsung. Nampak? Ra'i dia tetamu kan. Nak ajak masuk rumah tak nak masuk tu dia masalah. Tapi kena hormat sebagai tetamu. Tabligh ada gerakan dakwah dia. Ada satu gerakan dakwah nu berlaku kat Saudi. Namanya yang ketua tu Muhammad bin Abdul Wahab. Nama ketua dia tu. Muhammad bin Wahab ni dia ijtihad. Aku ni mazhab Hambali. Dia ijtihad. Dia tu sebagai mazhab Hambali. Berakidah dia rojak tu Imam Ibn Taymiyah. Ni yang mengaji itulah sifat 3 tu. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Cuma Arab kan keras, style Arab. Kita pergi ke Mekah tengok Pak Arab sama dengan orang Melayu. Mana sama? Kita pergi haram, bidah. Begitu. Pergi kat negara Arab duduk elok-elok dah berzikir-berzikir dia rasa nak lintas dia pegang kepala kita. Dia tekan kepala kita. Arab lah tu. Orang Melayu mana boleh? Makan penyepok lama Mamat tu. Buat macam tu kan. Orang Arab dia punya style tak sama dengan kita. Kita ni agak lembut. Orang Melayu ni kan dia nak bergocoh, nak bersilat, dia nak bergaduh tu pun dia bersilat dulu. Bersilat tu bahasa Melayu sebenarnya menari dulu. Menari orang nak boleh kebukul tu lah sakit jiwa tengok. Letih tengok dia nak menari dulu kan. Orang Melayu. Kita pergi kat negara Arab, kita tengok pedang Saidina Ali karramallahu wajhah. Kita tengok pedang tu kagum. Macam mana pedang panjang, besar, lepas tu ujung tu cabang macam tu kan. Pedang Saidina Ali, tengok pedang Saidina Umar, pedang Rasulullah, pedang. Tapi kalau tengok pedang orang Melayu, alamak bingkang-bingkuk. Orang Melayu tengok macam tu pedang kamu kan. Tengok ke orang Arab, orang tak ketawa, pelik pedang kamu kan. Macam tu pedang dia kan. Pedang orang Melayu. Dia bersilat tu dia pusing tu orang Melayu.
Sambil duk menari tu, orang ada pukul dia boleh mengelak tu. Hebatlah. Orang Melayu kan macam tu. Orang Melayu dulu kita pergi Mina anak perempuan dia, tak pandai berpantun mampu tak boleh Mina. Kena pantun-pantullah kita ni. Kita pula tak reti nak menjawab. Gitu. Hai, tak berapa nak boleh menikah mana hari ni. Fikir balik kan. Sebab orang Melayu memang macam tu. Jadi kita ambil perangai Arab tu buat mari ke Malaysia. Perangai Arab mari apa Malaysia? Dia mazhab Ambali tak subuh dengan kita. Mazhab Ambali mana ada kunut subuh. Mazhab kita ada kunut subuh. Dia buat mari style Arab, mari tengok kunut subuh. Oh, bid'ah. Style Arab. Tak melompat orang Melayu. Oh, apa ni terkejut. Bila orang kan. Susah masuk neraka lagi melompat orang Melayunya. Yang tu orang panggil Wahabi tu. Janganlah kata dia sesat, dia tak sesat. Keras je. Keras. Tahu tak? Tengok nampak ustaz main ceramah gunggang. Nampak dia gunggung kuat sangat, keras sangat. Wahabi lah tu. Gitu kan. Tak kira lah siapa. Nampak keras tu style Arab. Style Wahabi semua tu kan. Tapi dia bukan sesat. Sebab kadang-kadang ada orang ni memang sesuai dengan keras. Orang Arab memang kena keras. Mana boleh guna lembut-lembut Pak Arab. Keras pun tak pakai. Bagi lembut lagi tak pakai. Orang Arab, orang Melayu tak. Orang Melayu ada style dia. Begitu. Tu kena clear. Ada orang kata Wahabi ni sesat. Tak, dia tak sesat. Dia bukan satu aliran pemikiran dan dia bukan satu mazhab. Dia adalah satu gerakan dakwah. Gerakan dakwah dengan cara pemahaman dia. Pemahaman dia dalam bab fiqh dia rujuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bab akidah dia rujuk Imam Ibnu Taimiyah. Tu cerita asalnya lah. Orang nama Wahabi. Dan sebenarnya tajuk Wahabi ni orang tak payah bergaduh sebenarnya. Tak payah bergaduh. Tak payah gaduh. Kalau kita rasa, saya ni nak jadi Wahabi lah. Jadi Wahabi dia seseorang dah nak nyusul orang. Ni kadang-kadang dah ambil, nak jadi Wahabi hari ni. Lepas tu tengok watalil arwah, ni masuk neraka semua ni. Dia kata tu semua nak cari gaduh. Kita ni pula hang dok buat ni, jangan nak marah ke dia. Mazhab dia lagu tu, biar ke dia lah. Kan dia punya pasal lah. Cakap saya nak buat, awak pergi balik. Cakap macam tu kan. Jangan nak bergaduh. Kalau bergaduh, pesan elok-elok, minyak tak turun, GST tetap naik. Ingat situ kan. Sekarang ni kalau bergaduh, minyak turun, yang tu anak galakkan lagi bergaduh. Bergaduh tu minyak turun. Oh, best gaduh. Gaduh GST tak jadi nak naik. Oh, best. Tapi kalau gaduh GST duk naik juga, minyak duk naik juga, buat beban tak payah bergaduh lah. Buang masa je. Buang masa. Nak buat perbincangan ilmiah, panggil ustaz-ustaz yang alim dalam bidang masing-masing cakap. Ni ustaz hak geng Salafi ni, ustaz geng Sifat 20 ni mari bincang cara ilmiah. Kita ni pula kalau pergi tak faham, tak payah pergi balik. Mari dengar ni gapo dia cerita tak faham-faham kan. Jangan pergi balik. Begitu. Saya rasa boleh faham ni. Dengar. Duk dengar tu tahu rasa kepala nak pecah dah, tak faham lagi. Baliklah. Last kali berdebat dua ustaz tu yang berdebat tu. Kan? Dia adalah cerita ni. Dia benda ilmu tinggi sangat ni, kadang-kadang orang bawah ni dia jam nak faham. Betul tak? Orang panggil Nabi Muhammad pernah sebut kalimun nas biqadri ukulihim. Bercakaplah dengan manusia tu kadar akal dia. Orang biasa ada style orang biasa. Orang alim ada style orang alim. Orang baca buku banyak-banyak ada style orang baca buku banyak-banyak. Kita pergi ceramah dekat Pasti, cerita pasal pergolakan ekonomi negara. Kau mampus lah. Kau tahu ekonomi negara ni dia GST dia macam ni naik. Yang dengar tu budak Pasti. Tak temenu budak Pasti cerita gapo pakcik ni. Betul tak? Jadi nanti nasib baik budak tu tak pandai. Kalau budak tu pandai bangkit dia kata apa? Pakcik gila ke apa cerita benda macam ni? Padan muka kita gitu kan. Kena fahamlah sikit. Jangan bergaduh lah benda macam ni. Bah mana dah kita hari ni? Kita bah mana dah? Aduh. Cukuplah, wallahu a'lam. Sambung kuliah akan datang lah. Wallahu a'lam. Ada soalan sini. Okey, untuk adakah sembahyang sunat sebelum maghrib? Sekian, terima kasih. Ada. Qabliyah maghrib ni ada tapi tidak muakkad. Dia sembahyang qabliyah dan ba'diyah ni ada muakkad dan ada ghairul muakkad. Muakkad maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Dia panggil sembahyang yang muakkad. Ada enggak sembahyang yang dia panggil ghairul muakkad, yang Nabi Muhammad kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Antara sembahyang yang Nabi Muhammad kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat adalah qabliyah maghrib. Yang terbaiknya, kebiasaannya kalau kita nak buat lepas qomat, lepas azan terus qomat. Itu yang terbaik. Azan seorang, lepas tu mari dekat tempat makmum ni, susah betul kan, rapat kasar, qomat selalu.
Itu yang terbaik lah. Tapi masalah juga Pak Imam datang lambat. Kalau Pak Imam datang lambat, kita tunggu dulu. Masa kita tunggu tu, daripada kita duduk saja-saja, baik kita semayang sunat qabliyah. Nabi Muhammad qabliyah maghrib kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi kebiasaannya Nabi Muhammad SAW tak buat. Tapi jarang-jarang sekali Nabi Muhammad SAW buat. Tu qabliyah maghrib gitu, insya-Allah. Sekarang ramai ustaz syok hentam Wahabi. Macam mana mereka pergi haji umrah? Bukankah solat belakang imam Wahabi? Yalah, masalah Pak Imam tu Wahabi lah. Jadi bila Pak Imam tu Wahabi, kat sini tahu sesak kafir bomba sedak lah goreng. Lepas tu pergi semayang belakang orang kafir. Baguslah. Mu kata dekat kawan tu kafir kan. Sebab tu nak bagi tahu benda khilaf bab akidah, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan nak bergaduh dah, insya-Allah gitu. Ana ni cari juga hujah nak selaraskan dua pihak ni. Tapi kadang-kadang kita duk selaras-selaras tu, kita pula kena hentam. Tak lah. Asalnya kita tengok dua pihak nak bergaduh ni, jangan gaduh. Sebenarnya korang ni macam ni je. Dia kata Amor ni mesti Wahabi, agak sifat 20. Yang mari sebut yang geng-geng Wahabi pula kata mu ni mesti ke sifat 20. Aduh, aku juga kena. Jadi macam tu kan. Ada kata tak payahlah tengok ayah gaduh. Yang penting kita jadi seorang Muslim yang baik. Itu yang paling penting, insya-Allah. Gitu. Dua Wahabi, Quran tolak penging. Allah. Anda nak tanya, kalau GST dilaksanakan, kalau ada peluang tak nak bayar, ada ke anda berdosa? Berat nak jawab ni. Berat nak jawab ni kan. Good Service Tax kan, Good Service Tax, GST kan, GST. Banyak negara yang mengamalkan GST, tetapi negara-negara yang mengamalkan GST tak ada cukai lain. Gitu pula. Negara kita ni cukai lain berlambak, GST pula tambah satu lagi. Ini semua nak pergi mampus semua dia kan. Okey, macam mana nak bayar ke tak nak GST ni? Kalau ada peluang tak nak bayar. Selama hari ni lah agak-agak, kalau ada peluang bayar ke tak agak-agak. Cukai selama hari ni ada kan. Kalau ikut asas dalam fiqh Islam, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Itu asas politik dalam Islam. Sesuatu pengurusan kerajaan mesti terhadap kemaslahatan kepada rakyat. Kerajaan dia tidak boleh meletakkan sesuatu cukai kecuali memang ada keperluan kepada rakyat, bukan keperluan kepada kawan-kawan pemerintah. Bukan. Istilah lain dipanggil sebagai kroni. Kan? Sekarang ni orang kadang buat GST, tapi betul ke keperluan rakyat? Betul satu side, tapi ada side yang tak betul, iaitu keperluan orang-orang besar. Orang besar dah jarah harga negara, dia dah tak cukup, makanya dia pun naikkan GST, perkenakan kepada rakyat. Kalau sekiranya dia buat, dia minta cukai, sebab cukai ni asal dalam Quran hadis tak ada. Asas bagi cukai ni memang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab dalam Islam ni dia ada zakat, dia ada al-kharaj, dia ada macam-macam lah istilah ekonomi tu kan. Dia ada perbincangan tu kan dalam ekonomi Islam. Tapi bila sebut cukai, benda ni berlaku di era selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Dia pernah berlaku pada era Imam An-Nawawi, pernah berlaku pada era Imam Ibn Taymiyah, pernah berlaku pada era Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, pernah berlaku pada era Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, Hujjatul Islam. Jadi benda tu berlaku, dan ulama-ulama pada masa tu dia buat keluarkan fatwa untuk kita kena bayar cukai. Dan apa asasnya? Apabila dah tak ada sumber kerajaan dan negara akan tergugat sekiranya tidak minta cukai, ketika itu membayar cukai itu adalah satu benda yang wajib. Dia asas kat situ. Cuma ada kes berlaku pada era Imam Al-Ghazali dan juga pada era Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, masa kerajaan yang menetapkan cukai supaya rakyat dibayar cukai, dia antara ulama yang tak bercakap, dia diam. Dia tak buat keluar fatwa bayar cukai. Dan kebanyakan ulama-ulama pada masa itu suruh bayar cukai kepada kerajaan. Sebab kalau tak bayar nanti kerajaan tergugat kan. Menyebabkan pemerintah pada masa itu dia pergi tanya Imam Ghazali, kenapa kau tak suruh orang bayar cukai? Imam Ghazali kata apa? Aku dapat tahu dalam rumah kamu, dalam istana kamu banyak hamba-hamba. Aku dapat tahu dalam istana kamu tu banyak emas permata.
Aku tahu kekayaan tu banyak sangat dalam istana kamu. Jual yang tu dulu, baru aku keluar fatwa, aku bayar zakat, bayar cukai. Nampak tak? Cerita je lah. Imam Ghazali, Imam An-Nawawi pun pernah cakap ungkap benda yang sama pada zaman dia. Sekarang ni kita nak bayar cukai ataupun tidak, kalau tengok asas pada perbuatan Imam An-Nawawi, asas pada Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kita tak perlu bayar cukai. Yang inilah JST inilah, jangan tak bayar cukai langsung pula. Cukai tanah tak bayar, mampu lah. Okay. Sekiranya pemerintah itu dia sendiri tidak menurunkan kemewahan bagi diri dia sendiri, itu kalau ikut apa dilakukan Imam An-Nawawi dengan Imam Al-Ghazali. Sebab asas bagi cukai adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan kroni. Bukan. Kroni dan anak bini, bukan. Dia kroni satu, anak bini pun boleh tahan juga kan. Itu asas bagi cukai dalam Islam. Kalau sekiranya menetapkan cukai tapi rakyat tak dapat, jadi binatang kat rakyat, kroni pula makin kaya, anak bini pula makin besar rambutnya. Adalah menteri lain lah, tak tahulah kat mana tu kan, negara lain lah. Jadi kalau ada macam tu yang tu kita ingat pesanan yang pernah diberikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Gitu insya-Allah. Padalah jawab sekat tu. Lebih-lebih cerita kat luar. Sudah. Macam mana nak mandikan mayat status khunsa? Khunsa bukan pondan. Pondan ni dia jantan. Pondan tu dia jantan. Dia bukan khunsa. Khunsa ni mana dia beranak-beranak jadi dua kemaluan. Beranak-beranak tu ada dua. Macam mana kan? Allah Ta'ala buat macam tu ke dia? Cacat lah selalu kan? Itu khunsa. Yang ni memang si pondan. Yang ada ni pondan lah. Memang jantan, tapi pakai dia perempuan, dia punya lembut tu kita pun jadi jam. Tengok ni macam kan. Kita tengok kau jauh tu kita usah. Cun juga awak ni. Pergi dekat dengar cakap, awak lain. Rasa lain tu kan. Yang tu pondan. Okey, kalau pondan semayang dia serupa dengan kita. Dia mesti lelaki. Hukum dia lelaki. Kalau dia semayang, kena semayang jemaah dengan lelaki. Walaupun dia pakai perempuan sekalipun. Semayang tak ada kat sana, kena kat sini. Cuma pelik sikit, kenapa lain kau ni? Tu ialah kan. Semayang kat tepi kita pun mengesok tepi. Kalau sentuh batas semayang, contoh, berasalah kan. Contohlah. Dia semayang macam kita. Mayat dia dimandikan macam biasalah. Tu apa? Khunsa ni dalam bab mandi jenazah tak ada beza serupa dengan orang lain ya. Khunsa bab mandi jenazah. Cuma problemnya masa kita nak niatkan semayang jenazah. Tu je lah. Nak semayang jenazah ni, Allah mafir lahu tu untuk orang lelaki, orang perempuan Allah mafir laha, orang perempuan. Dan mamat ni macam apa? Allah mafir lahu ke? Allah mafir laha ke? Ataupun mafir apa situ? Allahumma gfir sekat tu je. Tak tidak sebut. Hi tak kerti. Kan? Contoh. Jawapan dia kena sebut Allahumma gfir lahu juga. Allahumma gfir lahu juga. Sebab dalam sastra Arab mesti dengan hu merujuk kepada kebanyakan. Bila sebut hu ni dia kebanyakan, masuk lelaki dan perempuan. Kecuali bila dikomparekan dengan faham yang hu itu merujuk kepada lelaki. Faham tak? Itu kebiasaan sastra Arab lah. Jadi kalau ada khunsa sungguh lah kita semayang jenazah dia, Allahumma gfir lahu. Begitu insya-Allah. Dia kalau pergi Pakistan, bas Pakistan ni dia beza tau, tempat lelaki perempuan. Ni kalau ke Pakistan, dia memang asing tempat lelaki perempuan. Kalau kita naik bas, kadang-kadang kita pergi kat tempat lelaki, ada seorang pakai perempuan. Pondan tu. Kita masuk duduk tepi. Mamat ni kan. Dia mamat lah, tapi tengok macam Minah. Padahal dia mamat lah. Dia ada berlaku kan. Aduh, susah juga tu ni pondan. Dah cukup. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ni sebelum nak tutup ni, ana macam biasa ana nak minta derma, nak buat masjid kaum Melayu Sungai Buloh. Cuma ana pun nak bagi derma, ni buku ni. Buku ditulis oleh Allahyarham Datuk Ishak Baharom.
kisah-kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni kadang-kadang dia pernah bercerita kisah-kisah menarik. Macam ana pernah cerita sebelum ni, macam mana orang tu diminta anak dia bakar mayat dia. Dan akhir sekali mayat dia tu dibakar dan Allah Taala bubuh mayat dalam syurga. Kisah orang perempuan pelacur yang bagi minum air dekat anjing, dan Allah Taala tentukan perempuan tadi dimaafkan dan dibubuh di dalam syurga. Ada dalam cerita-cerita Rasulullah SAW. Rupa-rupa Allah raham Datuk Isa Baharom, dia pernah susun cerita tu lalu dibukukan. Ada buku ana bawa ni. Buku ni kalau pergi kat kedai harga dia RM13.90. Tapi hari ni ana letak dengan harga RM5 sahaja. Ada kat belakang tu. Kalau siapa tak ada duit, ambil dulu, bayar kemudian. Lepas tu kalau rasa tak nak bayar, nak ambil pun tak apa. Ada kat belakang tu banyak ana buat dalam kereta ana. Kalau satu nak ambil lah. Dan kalau ada orang bagi derma, dia bubuh duit derma, jangan tak ambil, ana cadangkan ambil. Sebab ada orang kadang-kadang dia bagi duit, ustaz ambillah duit RM50 derma. Ambillah buku, tak nak. Jangan. Buku ambil, jangan tak ambil. Kan? Berasa hati ana. Aku nak bagi buku, korang pula tak mau Ambil buku tu ada Kita ni kalau boleh kat rumah biar ada perpustakaan sendiri. Jadi anda buat buku ni, ambil buah rumah. Tak baca, cucu nanti nak baca. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kisah-kisah